kita nak dengar bab agama. Bila dengar ni lah barulah kita tahu membezakan yang hak dan yang batil. Kita pergi di Kuala Kangsar baru ni, pelik lah pasal Kuala Kangsar ni bukan bandar besar, tetapi yang hadir 20 ribu orang. Yang jenis rambut panjang ni, rambut ni turun kot mata, nampak sikit mata, hidung ni tubik. Kalau ada tali pinggang besar tu, cek pada kepala lori tali pinggang. Bang, mulai-mulai ada 2 jam tak gerak duduk gitu. Mulai-mulai ada dah, kalau kita tegur lah, mana rambut panjang mari sini kok. Tak, biarlah, biar dengar belaka. Budak-budak mula-mula kita upah tu, suruh pergi surau, suruh pergi sejid. Pasal tak? Untuk dia membiasakan diri. Mana tahu sekali dia dengar, dia pun tertarik untuk belajar agama. Dan banyak dah kita dapat surat-surat dalam email dan sebagainya, orang yang hebat-hebat kejahatan dia telah pun sekarang menjadi ahli dengar agama, siang dan malam, siap beli buku dan sebagainya. Jadi kalau kita marah tak kena sangatlah, biarlah. Biarlah. Memang tak bagus kalau kita nyamar pergi dengar dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan ada keberkatannya. Soalan seterusnya, ada pendapat mengatakan digalakkan membaca doa rekah ketika sujud terakhir setiap solat. Apakah bacaan dan doa tersebut bolehkah dibaca ketika duduk antara 2 sujud? Jawabnya, 2 tempat yang digalakkan kita baca doa dalam semayang: dalam sujud yang terakhir dan sebelum daripada salam. Bacalah sebarang doa. Di antaranya Allahumma a'inni, Allah maghfir li zunubi jami'a. Kita sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allah maghfir li zunubi, ya Allah ampunkan segala dosaku jami'a, sekalian sekali. Kita pun akak. Kita nak tahiyat akhir, lepas tu fil alami innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri dan seumpamanya. 2 tempat untuk berdoa. Soalan seterusnya, bolehkah solat hormat waktu atas sebab mengelak terlepas penerbangan, kena beli tiket baru dan sebagainya? Keluar rumah jam 3 petang, merancang untuk solat di airport pada jam 4.30 petang. Sebelum naik pesawat pada jam 5 suku petang, tanpa disangka keadaan jalan sesak dan hanya tiba di airport pada 4.45. Cukup masa untuk board plane. Kalau pergi surau dulu, mungkin terlepas penerbangan, tak sempat tiba destinasi sebelum tamat waktu asal tersebut, penerbangan 3 jam contohnya. Jawabnya, kalau kita belum lagi semayang zuhur, kita boleh semayang zuhur dalam kenderaan. Kenderaan kita jam, kita turun nak semayang, takkan boleh kata keadaan jam. Nak semayang, wuduk tak ada, maka kita semayang hormat waktu. Kalau ada wuduk, tak boleh turun dari kereta. Kalau tak semayang, masuk asar, habis lohor. Wuduk ada, tak payah qada dah. Semayang pegang steering, wajib ngadap kiblat masa takbiratul ihram. Faham lagi? Katakan nak pergi Kuantan, jam gini, kalau kita turun tepi nak semayang, tak ada tempat untuk semayang, maka dimaaf semayang dalam kenderaan. Yang tak sah semayang fardu, kita boleh berhenti, RNA ada, sejid ada, tak ada jam apa-apa, kita pergi semayang dalam kenderaan, tidak sah. Faham? Tapi kalau jam gitu, boleh turun tak? Boleh turun. Boleh berhenti? Boleh berhenti. Maka semayang dalam kenderaan. Ada wuduk tak? Ada. Bukan hormat waktu. Itu semayang betul. Faham? Rokok, tunduk sikit. Jangan tunduk banyak, masuklah balik. Faham? Dah hormat waktu ni, tak ada wudu. Zuhur tak mayang lagi. Dah jeng ini memang masuk asar, maka semayang dulu zuhur, tak ada wudu. Itu hormat waktu. Faham? Soalan seterusnya, kita ada 5 nakping, kita habis lalu Dua keping saja lagi. Baik. 3. Mana ada lagi? Apakah hukum jika harta yang telah diwakilkan untuk masjid dipulangkan semula kepada tuan asal dengan alasan kerana tuan harta wakil tersebut tidak mendapat persetujuan terlebih dulu daripada pengurusi?
masjid. Dan harta yang telah diwakafkan itu telah memberi banyak manfaat dan tidak mendatangkan sebarang mudarat langsung pada orang ramai. Bukan tidak mahu bertanya, tapi sukar untuk berjumpa dengan pengurusi masjid tersebut kerana beliau jarang datang. Soalan ini mungkin kedengaran pelik, tapi ini sedang berlaku. Minta penjelasan Ustaz kerana soalan ini telah menyebabkan orang ramai sudah tidak lagi mewakafkan harta mereka kepada masjid. Baik. Ada satu surah, ada satu masjid, maka kita wakafkan tanah itu kepada masjid tersebut. Tiba-tiba pihak masjid tidak mahu menerima. Bila masjid tidak menerima, tanah itu tetap menjadi wakaf. Cuma pihak masjid tidak mahu menggunakan tanah wakaf itu untuk masjid tersebut, maka tanah wakaf itu boleh digunakan untuk perkara kebajikan yang lain oleh tuang punya tanah wakaf. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Bapak saya masuk skim banner rumah mampu milik yang ditawarkan oleh syarikat. Syaratnya rumah banner atas tanah milik sendiri. Bayar hanya bermula setelah rumah siap. Selepas berapa bulan banner pembinaan bermula, syarikat mengalami masalah dalaman, mungkin kewangan, dan pembinaan terhenti setelah 60%. Selepas itu tidak ada apa-apa lagi. Untuk elak rugi tuang tanah, bapak saya sambung pembinaan rumah tersebut hingga siap dengan dana sendiri. Kemasan lantai, siling, piping, elektrika. Apakah hukum tata rumah tersebut? Memandangkan 60% duit syarikat, perlu bayar syarikat itu 60% sahaja atau macam mana? Ada sekarang berurusan dengan company, ibarat sudah tidak wujud lagi. Agak keliru settle pemilikan rumah tersebut. Mohon pencerahan. Jawabnya, apabila pemaju sudah menghilangkan diri, maka bayaran patut diberi kepada siapa sudah tidak diketahui lagi. Maka hukumnya rumah itu milik tuan punya tanah itu dahulu. Bila masa wujud syarikat itu menuntut akan wangnya, baru mulalah datang kewajipan untuk membayarnya semula. Atas apa rumah tu atas nama ayah, maka jadi milik ayah dulu pada masa itu. Faham tak? Kerana syarikat untuk kita bayar 60% itu sudah tidak ada. Faham tak? Soalan yang terakhir yang bertulis. Kemudian kita beri 3 orang, malam ini istimewa, untuk bertanya dengan lisan. Boleh? Faham? Faham? Boleh 3 orang? Nak? Bertanya dengan lisan. Baik. Soalan ketah terakhir malam ni. Lepas talak suami saya kenduri saya, meniduri, ingat kenduri, adakah dikira rajak? 3 bulan lagi saya dapat surat cerai. Adakah hukum Allah sah penceraian saya? Baik. Lepas bercerai, suami jima isteri. Lepas pada tu 3 bulan dapat surat cerai. Faham? Jawabnya, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, cerai rajak hendaklah dengan lapas. Adapun dalam mazhab lain, jika suami yang menceraikan isteri belum lagi habis iddah, suami itu pergi jima isteri, maka jadi suami isteri semula. Kerana jima dalam mazhab lain dikira rajak. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Mesti dengan berlapah. Lapah rajaknya lagu mana? Aku rajak kamu menjadi isteriku. Ingat tu lain kali kalau berlaku perceraian. Faham? 2 kali cerai, 2 kali rajak. Cerai yang ketiga tak boleh rajak. Syarat sah rajak mesti dalam iddah. Habis iddah tak boleh rajak. Kalau nak, kena makan kenduri semula. Kena nikah semula. Kena ada saksi semula, wali semula. Faham? Banyak sangat perceraian sekarang. Tapi kita jangan marah ke orang. Kita hanya cerita untuk menceritakan keadaan masyarakat. Nah, orang sekarang dia kata kalau kita nikah tanpa restu, tak panjang jodoh. Salah gitu. Jodoh panjang pendek ni hak Allah Ta'ala. Faham? Ada yang kahwin maknanya mak marah, ayah marah, sampai kelening kekal.
Ada yang kahwin mak suka, ayah suka, dak dan 2 bulan cerai. Betul tak? Dan daripada perceraian yang berlaku di Malaysia, 80% lebih perceraian berlaku adalah dengan restu ibu bapa. Nampak? Dan 18 atau 17% perceraian adalah perkahwinan tanpa restu. Nampak tak? Bermakna 80% lebih bercerai masa kahwin itu nikah sanding dengan mak joget lambok. Faham tak? Seronok je. Sebab tu kata tak boleh kita nak kata. Ingat, bila orang cerai jangan kita kata uduh dia. Nak kata tak ada jodoh. Itu cara yang Nabi ajar kita. Jangan kita buruk suami dia atau buruk isteri. Orang kata lijah cerai dah, kamu tahu dah. Lijah mana lijah tu? Anak tu bila? Oh, tak ada jodoh, nak buat mana? Molek. Orang bijak tu. Kalau orang jahat, aku kata dah, laki dia memang jahat. Aku tengok muka gerang dah laki dia. Tu jenis puaka tanah. Jenis orang Melayu ni memang jahat gitu. Betul tak? Kalau orang cerai dia ngodoh kalau tak ngodoh belah puang, ngodoh belah lelaki. Nah, orang nikah dia kata uduh. Mu tengok tak kemarin? Bini mamak. Tengok apa? Dan mu tengok mana? Aku tengok berat nandang. Apa? Hitang. Pula dah lah kalau dengar ke tuang dia. Nak mulut jahat. Tak ada kata masa hitam manis itu orang kulit hitam tapi nampak comel. Tak ada. Dicari juga. Nak suruh nak dia lah molek. Orang lain tak molek belaka. Jenis Melayu bodoh. Dengar orang cerai tak ada jodoh. Dengar orang kahwin pula, alhamdulillah, tengok tu dia tua dah kat 60 dah kahwin orang lelaki muda. Siapa tahu rezeki dia. Nak. Ni dah kalau lelaki tu muda, puan tua, main bomo. Dah. Jahat Melayu ni, tak pakai rawa. Ingat kalau berlaku perceraian, jangan biar berlalu edah. Baik semula. Sebab tu nak baik semula, duduk serumah, jangan berpisah. Cerai dah pagi tadi bergomong hanya. Lalah laki kata aku cerai mau satu tolak. Nak pergi berebut jeput pisang. Maka bila barang baru cerai guana. Tegur siapa tak? Tak. Bini masuk dalam bilik atas, degar rambah pintu, gegar pintu. Nak biar memang nak marah sekejap. Malah karang dia lembut. Jangan bagi dia keluar rumah. Nak. Dia tubik pada bilik jelong itu ke laki. Buat air tak payah. Dia tengah panas. Laki buat air sendiri. Bubur kopi, air panas, Ajinomoto. Faham tak? Pagi esok nak mandi dia duduk dalam dah, kita duduk luar. Belegar dia sepak beledi nak marah. Nak. Hari ketiga dia lembut. Tu cara dia. Nak rojak kata sendiri. Bak ramai orang tak reti nak rojak. Rojak ni walaupun dia tak suka, sah. Walaupun mak tak setuju, sah. Walaupun pak dia kata aku tak reda, sah. Kerana rojak dan tolak milik suami. Lagu mana nak rojak isteri? Aku rojak kamu semula jadi isteri semula. Atau kamu sekarang menjadi isteriku kembali, sah juga. Jadi dalam kes gini, dalam perceraian, dalam edah, nyegi jimak, maka tidak menjadi rojak. Maka surat cerai datang 3 bulan.